Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Khan daripada 66p Bike. Jikalau anda adalah pengguna Kawasaki Ninja 250, so di sini saya akan beri 5 problem yang sering terjadi kepada jentera anda. So jom lihat penerangannya di dalam video ini. Hai guys, sebelum ini saya telah membuat satu video yang menerangkan tentang top 5 problem yang sering terjadi kepada jentera Yamaha R25. So linknya terdapat di dalam description. So jangan lupa untuk tonton jika anda adalah pengguna Yamaha R25. So kali ini kita akan menerangkan tentang 5 problem yang sering terjadi kepada jentera Ninja 250, Kawasaki Ninja 250. So kalau kita lihat pengguna Kawasaki Ninja 250 adalah sama banyak dan sama penggunaannya seperti Yamaha R25. So seperti yang kita tahu, di Yamaha R25 ada 5 perkara yang sering terjadi. Begitu juga saya telah listkan 5 perkara atau 5 problem yang juga sering terjadi kepada jentera Ninja 250. So kita akan mula daripada perkara ataupun penyakit yang paling banyak terjadi kepada jentera Ninja 250. So apakah perkara pertama yang paling banyak berlaku? Ialah lampu neutral tak menyala dekat dashboard kita. So kita dah neutral dah gear kita neutral gear tetapi dia tak menyala. So apa akan jadi kalau dia tak menyala? Kita tak boleh nak start motosikal. Solution yang biasanya kita akan buat ialah kita akan tarik kelas, kita akan naikkan tongkat dan dia akan boleh start. Tetapi kalau kita ulang benda ni, lama kelamaan ada kemungkinan besar sensor kita ni akan mula kaput dan akhirnya kita tak boleh nak start jikalau kita tarik kelas pun. So apa yang berlaku sebenarnya ialah bila ECU ini tidak mendapat signal daripada kita punya sensor, maka dia akan matikan kita punya ignition. So untuk kita nak start ni, kita perlu berada di dalam keadaan neutral. Yakni ECU kita mengenal pasti bahawa tiada sebarang load ataupun tiada sebarang engagement pada gearbox yang akan merosakkan gearbox jikalau kita start dalam keadaan ianya berada di dalam satu gear yang tertentu. So oleh itu, untuk mengelakkannya, ECU akan memadamkan switch untuk menghidupkan motosikal. So simple je. Jikalau benda ni berlaku, apa yang sebenarnya terjadi? Alright, kita ada satu sampel kat sini. Ini adalah crankcase Ninja 250. Jikalau kita lihat pada crankcase ni, kalau kita tengok, sensor ni sebenarnya terletak dekat sini. Ini adalah sensor neutral yang terletak pada crankcase kita. Ini adalah kawasan yang mana sprocket kita terletak. Inilah kedudukan sprocket. Ini adalah sensor. Kalau kita lihat pada motosikal ni, dia berada di atas sprocket sebenarnya, bukan di bawah lah. Cuma saya terbalikkan ni untuk video ni lah, untuk purpose of the video lah. So sprocket kita terletak kat sini dan kita punya sensor terletak kat sini. Apa berlaku? Lama kelamaan minyak yang berada pada permukaan sprocket dan kita punya rantai ni, dia mula berkeladak pada kita punya sensor ni. So akibatnya bila lama-lama kita dah pakai lama sangat motosikal ni, sensor ni dia dah banyak berkeladak dan tarik minyak tu dah penuh dekat situ. Akhirnya sensor ini tidak lagi bersambung dengan kita punya, dia tak ada lagi touching ground dengan kita punya wire. Itulah yang menyebabkan lampu neutral ni hilang daripada kita punya dashboard. Sebenarnya gearbox kita ni dalam keadaan neutral. Kita dah masuk gear dan neutral dah. Kalau kita lepas kelas pun motor tak jalan. Tapi signal tu tak sampai dekat kita punya dashboard. Disebabkan oleh tiada lagi grounding yang bersentuhan dengan kita punya sensor ni. So, solution dia senang je guys. Buka kita punya sensor, bersihkan kawasan ni, bersihkan pada permukaan konektor wire tu, bersihkan, kepitkan sedikit dan lekat semula pada sensor. InsyaAllah problem ni akan dapat diselesaikan. Tak perlu membuat sebarang gantian. Alright, sebab kita ada case yang mana customer ni dia ada masalah dengan ni sampai tukar meter babe. Sampai tukar meter punyalah dia anyaya kan. So simple je. Kerja dia bersihkan, buat pembersihan pada permukaan sprocket kita lah. Bersihkan lah sikit kan. Kalau kau bawa tarik minyak penuh pun babe, habis semua kau punya kasut ke, kau punya riding pakaian-pakaian kau pun akan
kena minyak tu kan. Even kalau minyak berlebihan pun end up dia akan kena pada kau punya tayar apa semua dan sebagainya. So bersihkan rantai kita, bersihkan pembukaan sprocket kita supaya tidak ada lebihan tai minyak yang kena pada kita punya sensor-sensor dan mengakibatkan tidak ada touching atau grounding yang berterusan lah. Alright, that is the first one. Lampu neutral tak menyala atau tidak indicate pada permukaan atau pada dashboard kita. Okey, yang kedua babe, benda ni memang paling banyak terjadi dekat jentera Ninja 250. Kalau korang ada kawan atau korang sendiri, mesti kau akan cakap, ya betul, iaitu masalah tensioner bunyi. Ini masalah paling banyak berlaku pada jentera Ninja 250. Masalah tensioner ni memang buat kita tension babe. Tak boleh buat apa, memang tak nak kena tukar. Dah lah harga mahal kan, dekat 300 lebih harga dia babe. Okey, apakah fungsi tensioner? Okey, ni adalah contoh tensioner yang dipakai untuk jentera 250. Ini tensioner yang dah rosak lah. Nanti saya akan terangkan kenapa dia mengeluarkan bunyi. So sebenarnya tensioner ni dia berfungsi untuk sentiasa menegangkan kita punya timing chain. Apabila timing chain kita longgar di dalam enjin kita, tensioner ni akan terbuka lah. Sebenarnya pada kedudukan asal dia rapat ke dalam, dan apabila dia detect ada kelonggaran pada timing chain, dia akan mula keluar dan akan sentiasa membuatkan timing chain kita tegang. Okey, kenapa dia perlu memastikan timing chain kita tegang? Untuk mengelakkan beberapa berlakunya valve timing yang lari dan sebagainya. So untuk itu timing chain kita perlu sentiasa dalam keadaan tegang. Okey, apabila umur dia dah sampai 80,000, 90,000 km, timing chain ini perlu diganti. Sebab tu kebanyakan masa bila umur dah dekat 100,000 km, kita selalu recommend untuk gantikan timing chain. Okey, tapi untuk masa yang mana yang terjadi pada jentera macam kan, baru umur 20,000, 30,000 km, dia dah start mengeluarkan bunyi. So apa yang berlaku? Sebenarnya tensioner ni sendiri longgar. Disebabkan oleh vibration yang terhasil daripada kita punya enjin. So kalau kita lihat bunyi kan, so bunyi ni lah yang berada di dalam enjin kita. Sebab tu kalau kita nak start tu, bila kita idle kita akan dengar kan. Bila kita rem pun kita lepas, dia akan bunyi macam rattling kan, bunyi yang macam itu adalah menandakan bahawa tensioner kita telah rosak. So penggantian perlu dibuatkan untuk mengelakkan tensioner ni jam atau mengeluarkan bunyi yang sangat kasar. Tensioner bunyi tak nak kena tukar lah babe. Okey, dan modal dia lebih kurang 300 lebih. Alright, so itu adalah penyakit kedua bagi Ninja 250. So sekarang kita nak cerita pasal penyakit yang ketiga. Penyakit yang ketiga ni saya tak ada sampel. Walau bagaimanapun penyakit ketiga ni berpunca daripada, kebanyakan masa berpunca daripada bateri dan berpunca daripada minyak hitam. Okey, apakah penyakit ketiga? Magnet coil terbakar. Memang ramai kena. Ni antara penyakit Kawasaki lah sebenarnya. Kawasaki dan motor lain pun ada kena juga kan. Dan majoriti budak-budak yang saya tengok, budak-budak Ninja ni ramai yang kena lah. Okey, apakah sebab magnet coil boleh terbakar? Magnet coil dia berfungsi untuk mengecas semula bateri yang terdapat pada motosikal. Itu adalah fungsi magnet coil. Magnet coil akan menghasilkan current yang berbentuk AC dan dia hantar kepada kita punya rectifier yang menukarkan current daripada bentuk AC ni kepada DC, yang seterusnya akan mengecas semula bateri kita. Alright. So jikalau bateri kita dalam keadaan initial, belum start lagi, dia dah low, bateri ni dah mungkin bateri bacaan dia dah bawah 12.5 kan, belum start lagi motor, bacaan dia dah 12.1 atau 12 atau 11 something. So bateri ni menandakan bahawa dia berada di dalam keadaan yang lemah. So oleh itu coil kita perlu sentiasa menghantar arus kepada rectifier untuk mengecas semula kepada kita punya
bateri. Disebabkan charging yang berterusan dan high voltage yang sentiasa berterusan, maka wire yang terdapat pada coil ni akan mula panas. So apabila wire ni panas, kena pula minyak hitam yang kita pakai tidak cukup sejuk atau tidak mencukupi di dalam enjin yang boleh menyejukkan coil ni, end up coil kita akan terbakar. So solution untuk benda ni simple je bab. Kalau katakan motor kita ada isu dengan coil, untuk mengelakkan isu dengan coil ni, senang saja tukar bateri setiap 2 tahun. Okey, jangan kita gunakan bateri tu lebih daripada 2 tahun. Kalau kita tahu bateri ni bila kita selalu guna dia dan lebih daripada 2 tahun, dia dah mula deplete. So bila kita crank, dia akan sedut bila kita crank motor ni, kita nak start motor ni, motor starter tu akan sedut kita punya current dengan volume yang sangat banyak. End up bateri ni kehilangan kuasa. End up kita punya coil ni kena bekerja dengan lebih keras untuk menghantar arus kepada kita punya bateri untuk charging dia. Disebabkan dia menghantar volume yang tinggi dan arus sentiasa berterusan, dia akan mula panas kan. Macam wire elektrik kan. Kalau dia sentiasa beroperate je kan, kita on kita punya microwave ke, even kita on kita punya refrigerator kan, dia akan panas, wire ni akan panas. Sebab apa? Dia kena sentiasa pump je kan. Tapi bila kita lihat bateri ini dalam keadaan yang baik, bila kita lihat bateri ini dalam keadaan baik, dia akan mengurangkan charging yang datang daripada kita punya rectifier. End up akan mengurangkan arus yang keluar daripada kita punya coil. So oleh itu coil ini tak adalah panas, dia akan sejuk sedikit. So mengelakkan coil ini daripada terbakar. Alright. Itu adalah perkara pertama. Coil terbakar, bagi saya mungkin ada pendapat berbeza di luar sana, tetapi bagi saya adalah disebabkan oleh bateri dan juga disebabkan oleh minyak hitam. Dua saja. Alright. Itu adalah perkara ketiga yang sering berlaku kepada jentera Ninja 250. So perkara keempat ni babe, ni perkara keempat ni jarang-jarang berlaku, tetapi ada juga kes yang berlaku, iaitu starter relay. Ni jarang-jarang berlaku, tetapi ada kes yang berlaku. Starter relay. Starter relay ni digunakan untuk start motor. Kadang-kadang kita perasan bila kita nak start, dia bunyi tak. Kau tekan 4-5 kali baru dia start. So apa berlaku? Di dalam starter relay ni dia ada diaphragm. So diaphragm ni lama kelamaan bila voltage bateri kita rendah. Ni sebab bateri juga babe. Sebab bateri juga. Bila bateri ni dia rendah voltage dia, kita duk pakai juga bateri yang rendah. So diaphragm ni dia tak melekat dengan sepenuhnya. Bila diaphragm ni dia tak melekat dengan sepenuhnya, dia macam melekat sikit-sikit. Sebab bateri kita voltage rendah, dia melekat sikit-sikit. Lama-lama dia akan menghasilkan macam carbon. Spark carbon tu yang akan berada di atas permukaan diaphragm. Sebab tu bila kau duk tekan, dia bunyi tak je. Kan? Sehinggalah dia melekat betul-betul, barulah dia hantar arus kepada kita punya starter, kita punya starter kan, starter motor tu. So benda yang sama juga, tukar bateri. Bateri yang elok akan memastikan starter ni pun tak akan rosak, starter relay ni pun tak akan rosak, dan coil kita pun tak akan rosak. So buat gantian bateri setiap 2 tahun, ataupun apabila kita nampak yang bahawa voltage bateri ni sudah mula menurun. Bila dia dah start turun dekat 12.5, sebelum start ni dia dah turun di bawah 12.5, buat saja gantian. Ingat bateri yang baik dan charging yang baik, bacaan ni simple je. Bateri yang baik sebelum kita start motor 12.5 sehingga 13.5. Charging yang baik 13.5 sehingga 14.5. Simple. Alright. Kalau kita dah start motor, charging yang baik datang daripada enjin kita mestilah 13.5 sehingga 14.5. Kalau dia rendah daripada 13.5, bermakna ada problem dengan kita punya magnet coil atau rectifier. Okey. So untuk starter relay ni pun harga dia lebih kurang 300 juga babe. Nak tak nak tukar yang original. Jangan buat modifikasi pakai motor kapcai ni masuk yang mana kena tukar polarity dia, negatif positif dia. But babe, jangan buat benda macam ni yang akan merosakkan, buat motor kau terbakar dan sebagainya. Alright. Simple je, gunakan yang asal walaupun mahal, tetapi pastikan ianya yang tulen. Alright, untuk keselamatan motor dan mengelakkan kerosakan yang lebih major. Itu adalah perkara yang keempat. Yang kelima, seperti juga motor R25, motor Ninja ni pun terkenal dengan masalah crankshaft worn out. Okey, tidak dapat dinafikan. Sebaik-baik motosikal mesti ada masalah.
Okey, dan antara masalah Ninja 250 yang terkenal juga adalah crankshaft dia worn out. Macam mana boleh terjadi? Kalau di dalam motor R25, crankshaft ni worn out disebabkan oleh oil pump yang rosak. Okey. Tetapi di dalam motor Ninja 250 kebanyakannya berpunca disebabkan oleh penggunaan minyak hitam yang tidak mengikut spesifikasi enjin dan juga penggantian oil filter yang tidak menepati syarat dia. Okey. Fungsi minyak hitam adalah untuk memastikan crankshaft ini sentiasa fungsi minyak hitam adalah memastikan semua komponen di dalam enjin sentiasa dia dilubricant, sentiasa dia diminyakkan untuk mengelakkan berlakunya wear and tear yang berlebihan atau geseran yang berlebihan. Apabila penggunaan minyak hitam yang tidak mengikut standard atau spesifikasi, apa berlaku? Friction yang berlebihan akan berlaku di dalam enjin. Itu yang pertama. Kedua, temperature, heat enjin tu akan meningkat disebabkan minyak hitam ni yang friction dia dan dah berlebihan sekarang ni dalam enjin, dia akan menyebabkan friction pun meningkat. Dan bila friction ni meningkat, temperature di dalam enjin akan mula meningkat. Dan yang ketiga, dia tidak dapat memastikan enjin ini berfungsi ataupun pressure enjin yang diperlukan, oil pressure di dalam enjin ni tidak dapat menepati spesifikasi yang telah ditetapkan oleh enjin atau penghilang. Itu adalah fungsi pertama. Yang kedua, oil filter. Fungsi oil filter adalah untuk menapis. Apabila oil filter ini tidak diganti mengikut minyak hitam. Contohnya, ada geng-geng yang suka buat gantian minyak hitam. Setiap kali 2 kali minyak hitam, 2 kali dia tukar minyak hitam, baru dia tukar oil filter. Ada geng yang buat benda macam ni kan. So, apabila anda membuat gantian seperti ni, yang ada skip-skip ni, anda tidak dapat memastikan oil filter ini bersih dan tidak tersumbat. Okey, apabila anda tak dapat nak confirm oil filter ni bersih dan tidak tersumbat, end up minyak tidak dapat dihantar kepada komponen-komponen di dalam enjin yang mana akhirnya akan menyebabkan crankshaft anda makan. Babe, crankshaft ni harga dekat 3,000 babe. Simple. Kalau anda sanggup mengeluarkan duit yang mahal untuk membaiki crankshaft ni, babe, tak ada hal. Nak tukar minyak apa, nak pakai ibu minyak atau sebagainya, itu hak anda. Tetapi, kalau anda nak selamat, keluarkan modal yang lebih sedikit, ganti oil filter dan ganti minyak mengikut jadual yang telah ditetapkan. Itu yang pertama. Kedua, pastikan minyak dan oil filter yang digunakan adalah yang tulen. Jangan pakai yang aftermarket yang susah babe, yang mana yang recycle, minyak murah kan, kena pula oil filter lokal dan sebagainya. Ini akan mendorong lagi kepada kerosakan enjin. Jangan pula korang modify masuk kapal terbang punya oil filter, kereta punya oil filter, helikopter punya oil filter kepada oil filter motor anda. Simple je babe. Kalau anda pakai motor, pakai oil filter motor kan, tak ada masalah. Okey, so ini saja 5 saya dah bagi semua punca ataupun masalah yang terdapat pada Ninja 250 dan juga cara untuk kita nak mengelakkan kerosakan ini. So kita ada 5, yang mana yang pertama tadi kita start dengan kita punya neutral, lampu neutral tidak menyala. Yang kedua ialah tensioner. Yang ketiga ialah kita punya coil magnet terbakar. Yang keempat ialah starter relay dan yang kelima ialah crankshaft. So kita dah bagi 5 perkara yang sering terjadi atau problem yang sering terjadi kepada jentera Ninja 250. So kepada anda di luar sana, jangan lupa untuk like video ni, share dan juga untuk subscribe kami. Kerana apa? Kerana subscribe itu adalah gratis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.